Okey murid-murid, berdasarkan pada pemerhatian, mari kita mempelajari bagaimana untuk membuat pemboleh ubah. Okey murid-murid, sekarang kita mempelajari untuk mencari pemboleh ubah. Okey, kita ada 3 pemboleh ubah seperti yang telah kamu pelajari dengan cikgu-cikgu saya kamu. Pertama, dimanipulasikan, kedua bergerak balas dan yang ketiga dimalarkan. Okey, berdasarkan pada uji kaji Magic Fingers, pemboleh ubah manipulasi adalah kehadiran sabun pencuci. Okey, kenapa cikgu kata ia menjadi pemboleh ubah manipulasi? Kerana uji kaji 1 mengandungi sabun pencuci. Uji kaji 2, cikgu tak gunakan sabun pencuci. Okey, di situ kita jadikan sebagai manipulasi, iaitu yang berbeza. Ingat murid-murid, yang berbeza kita akan jadikan dia sebagai pemboleh ubah manipulasi. Okey, seterusnya yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah kita bagi jawapan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapati hasil daripada uji kaji kamu. Okey, di sini yang kita lihat, yang kamu lihat adalah keadaan glitters. Okey, keadaan glitters. Okey, dan pemboleh ubah yang ketiga adalah dimalarkan. Okey, dimalarkan adalah benda yang sama yang mempengaruhi setiap kali uji kaji dilakukan. Okey, di sini ialah jenis glitter. Okey, jenis glitter ni maksud cikgu mungkin ada glitters yang saiz yang lebih kecil atau saiz yang lebih besar. Okey, jadi kat sini jenis glitter cikgu gunakan adalah glitter daripada jenis yang sama. Okey, sekarang cikgu nak ulang kembali pemboleh ubah manipulasi cikgu akan gunakan dengan simbol PM. PM pemboleh ubah manipulasi. Okey, iaitu pemboleh ubah yang berbeza yang kita gunakan dalam setiap uji kaji kita. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas, simbol yang akan cikgu gunakan ialah PP. Pemboleh ubah bergerak balas, apa yang diperhatikan dalam akhir eksperimen. Bergerak balas, kita lihat akhir eksperimen. Dan dimalarkan, cikgu gunakan simbol M sebagai malar, iaitu benda yang sama yang kita gunakan dalam uji kaji yang kita jalankan. Terima kasih. Okay, hai murid-murid. Sekarang cikgu nak ajar cara bagaimana untuk kita menjawab soalan tujuan. Langkah pertama, kita lukiskan satu garisan T. Okey, langkah kedua, kita tulis ayat tujuan. Okey, apa itu ayat tujuan? Ayat tujuan ialah ayat untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Okey, macam mana cara untuk kita isi di sini? Kita tuliskan mula-mula ayat untuk mengkaji hubungan antara. Dekat sini. PM. Kita tulis dahulu PM. Okey, dengan kita tulis dekat bawah ni pula. Dan di sini kita tulis dahulu PB. Okey, seterusnya langkah ketiga, kita ganti PM dengan PB ini dengan pemboleh ubah yang sebenar. Okey, jadi dalam uji kaji kita yang sebelum ni, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah kehadiran cecair pencuci dan pemboleh ubah bergerak balas ialah keadaan glitter. Okey, baiklah kita gantikan pemboleh ubah yang sebenar pada ruangan di situ. Okey, PM kita ganti dengan kehadiran pencuci. Dan PP kita ganti dengan keadaan glitter. Okey, jadi sekarang kita sudah berjaya membina satu ayat tujuan yang lengkap, iaitu untuk mengkaji hubungan antara kehadiran pencuci dengan keadaan glitter. Okey, baiklah, itu sahaja cara untuk menjawab soalan tujuan.
Okey, murid-murid cikgu yang bijak di Lestari semua, sekarang kita tengok bagaimana cara untuk menjawab soalan kesimpulan, hubungan dan juga hipotesis. Okey, baik. Langkah seterusnya ialah kita bina palang H dahulu. Seperti ini ya. H, kenapa kita gunakan bentuk H? H tu menunjukkan hubungan dan juga hipotesis. Okey, baik. Langkah seterusnya ialah kita kenal pasti pemboleh ubah. Di sini, di ruangan ini kita letak pemboleh ubah manipulasi. Di ruangan bawah kita tulis pemboleh ubah bergerak balas. Baris yang sama dengan pemboleh ubah manipulasi kita tulis dengan pola ataupun ciri. Dan di ruangan bawah masih sama, kita tulis dengan pola ataupun ciri. Baiklah, di ruangan pemboleh ubah manipulasi kita tulis pemboleh ubah yang kita kenal pasti tadi, iaitu kehadiran sabun pencuci. Di ruangan pemboleh ubah bergerak balas kita tulis keadaan glitters. Dan di ruangan ini dalam eksperimen ini kita gunakan ciri ya, iaitu kehadiran sabun pencuci ada, keadaan glitters menjauhi jari. Jadi kesimpulan, hubungan ataupun hipotesis yang kita boleh buat daripada uji kaji ini ialah kehadiran sabun pencuci ada, keadaan glitters menjauhi jari. Baiklah, ini saja pelajaran kita untuk minggu ini. Selamat menjawab. Terima kasih.